Katalah kita ada website yang kita minat dan kita nak capture dia punya table ni, masukkan ke dalam Google Sheet ni. Nanti kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Ini Malaysia Stockbiz latest announcement. Saya nak ambil table yang ni. Cara dia, pergi dekat kolom dengan row yang mula-mula sekali, dan pertama kita kena dapatkan URL website yang kita nak lah. Dia tak semestinya website yang ni lah. As long kalau website tu kita nampak ada table, kita boleh cuba buat dulu. Boleh cuba, sebab tak semua website yang table dia memang jelas nampak. Kita nampak table tu tapi dia mungkin dia gunakan JavaScript kan. Jadi kalau table-table yang guna JavaScript ataupun panggil mana-mana script, yang cara yang ni memang tak boleh lah. Kita kena buat query sama dengan query ni panggil formula kan, tak salah saya. Turn on formula, masukkan formula dekat kotak yang mula-mula ni saja. Formula dia query import HTML. Ni sebesar-besar ni lah saya dah tunjuk. So masukkan kita punya website tadi, copy dan masukkan dekat sini. Kemudian ada koma, kurungan ni lagi, table. Okey, untuk table ni kita kena cuba satu-satu. Mulakan dengan nombor 1 dulu. Cuba kita tekan enter. Kalau jumpa, maknanya nombor 1 tu betul lah. Kalau tak jumpa, cuba lagi sampai kita jumpa 2. Okey, ini ke yang kita nak? Bukan. So kalau bukan, sambung lagi. 3 pun bukan. Tukar lagi 4. Sampailah kita jumpa table ni ya. Kalau kita pandai tengok, okay, kita dah boleh agak. Okay, ni table 1, ni 2, 3, 4, 5. Kita dah boleh agak lah nombor berapa. Tapi untuk website ni saya dah test dah. So table ni nombor 8. Kalau bila saya masuk nombor 8, dia terus dapat. Okay, itu saja. Kemudian kita boleh susun lah, nak buat color, nak apa ke, tak format, nak buat garisan. Okay, semua data ni kita tak boleh ubah. Kenapa dia blank pula ni? Okay, kita tak boleh buat apa-apa pun sebab dia ambil data dari sini. Contoh macam ni, kalau saya delete sekalipun, dia tetap ada balik. Sebab dia memang formula tadi dia terus baca dekat sini query yang ni. Okay, tapi kita boleh ubah-ubah color je lah. Okay, semua center. Lepas tu nanti kat sheet ni bubuh lah nama apa-apa nak bubuh. Kemudian kalau nak export kepada PDF ke, CSV ke, dan itulah. So data dia akan bergantung pada sini, dan juga bergantung pada webmaster yang jaga website ni lah. Kalau tiba-tiba dia bertukar, table tu bertukar nombor, kita akan nampak sini akan jadi blank. Kita kena carilah nombor dia. Dan berapa contoh yang saya dah buat. Contoh macam saya pilih yang ini dekat website Stockbiz juga. Saya ambil yang search by symbol. Okay, contoh macam ni, kita buka link dia macam tu. So kita tak nampak apa-apa. Tapi katalah kalau kita buka, kita kan boleh search kat sini by sector. Contoh saya kata construction, terus saya nak filter all subsector. Bila dah nampak table ni, so kita akan pergi dekat website ni. URL ni nampak dia dah berbeza sikit. Dia ada type S and S13. Copy yang ini dan kita masukkan. Contoh tadi kita dah buat ni kan, saya nak masukkan dekat sini. Okay, so tadi table 8. Sekarang ni kita try cari table katalah 7. Tak ada juga. Malah nak carilah. Dia table 14. Try lah satu-satu sampai jumpa 14. Paling tinggi pun sampai 20 lah. 20 kalau tak ada tu maknanya tak boleh buat lah. Ni data dia. So macam ni, sebab kita ambil kat sini construction. Itu yang saya namakan dia construction. Bolehlah bubuh apa-apa. Macam ni dah jadi lain kan. Tak apa, kita buang. Saya nak buang semua format. Okay. Alah, hilang pula. Tapi faham lah.
Contoh macam ni construction ni kan. Consumer ni. Sama je dia punya ni. Untuk website ni, Bursa Malaysia Stock Biz /market ni, table dia nombor 14 untuk yang ni. Okay. Dalam tu juga kita boleh buat query. Contohlah tadi kan kita dapat banyak semua ni kan, last sell, langsung kata tak nak, kita boleh query juga dekat atas ni. Macam contoh ni construction, saya cuma nak select kolom 1, 4, 9, 10, 11. Semua datang kolom ni yang keluar semua ni. Bukan kan kosong, start dengan 1, kolom 1, 2, 3, sorry. Itu index. Okay. Index, kalau index kan dalam, kalau kita buat list ataupun data frame tu, index tu dia start dengan kosong, 1, 2, 3 ni, tak ni kolom 1, 2, 3. Jadi kita ambil kolom, hubung nama kolom, bukan nama kolom lah dia, kalau COL1 ni dia kolom 1 lah. Inilah format dia. Jadi saya akan dapat yang banyak ni saja. Untuk yang link yang ni, kalau sajalah saya buat ni. Tu apa yang saya buat dekat sini, saya gunakan formula hyperlink, saya bubur tradingview.com punya link, lepas tu dia punya data tu ambil daripada A2 advanced cons. Kalau saya klik kat sini, dia terus, saya boleh pergi terus ke TradingView punya website dan dia akan buka advanced cons. Macam saya kata tadi, ada masalah juga sebab benda ni bergantung pada website yang kita cuba cari tu. Kalau dia ada table dan table tu boleh dibaca oleh skrip yang ni, formula ni, dan kita boleh dapat lah. Tapi kalau contohlah saya buka bursamalaysia.com, saya nak ambil daily trading participation yang ni ya. Katalah kita nak ambil, saya dah cuba tak boleh, dia tak jumpa table lah. Tak tahu lah, saya dah cuba 15, tak ada. Kalau rajin boleh cubalah satu-satu sampai kata could not fetch Bursa Malaysia statistik. Tak boleh lah, senang cerita. Saya tak boleh. Tapi untuk yang tu kita ada cara lain. Jadi saya ada buat beberapa ni. Tadi saya bagi tunjuk, saya tunjuk contoh lah. Untuk X dividend ni saya gunakan KLSE i3investor.com, entitlement dividend latest EX.JSP, table 7. Saya nampak lah ni X dividend, maknanya ni tarikh, stock name, dividend, bila tarikh nak dia announce, bila tarikh X date dia. Dan saya ada substantial shareholder, saya ambil juga daripada KLSE i3investor.com, table 7 juga. Dia kadang-kadang kalau kita buka website yang sama, nampak table kedudukan yang sama, biasanya dia dalam table yang sama lah. Ni bonus issue, director, ada buy, dispose, apa semua. Table 7 juga. Company, query, ini buyback pun table 7 juga. So IPO, yang ini saya ambil dekat Bursa Malaysia, listing resources IPO tu lah boleh try lah. Kalau dia muncul lah, kalau kata kita pilih table ni satu terus keluar, okey lah. Kalau tak keluar, kita kena buat cari lain. Dan latest QR ni saya ambil daripada Malaysia Stock Biz quarterly report. Ada setengah website, semua website yang kita panggil yang canggih lah, canggih gila lah. Dia tak bagi, pertama mungkin kena login apa semualah. Tapi kalau kata yang paparan macam ni, contoh Bursa Malaysia ni, tak semua table yang kita boleh terus dapat. Kalau kata macam saya kata tadi, kalau kita test jumpa, okey lah. Kalau kata tak boleh, kita terpaksa guna cara lain. Antaranya menggunakan script ataupun scraper. Dia orang panggil scraper lah, scrap HTML file ni, dan kita cuba jadikan dia balik lah dalam bentuk yang kita nak. Misalnya kita nak data dia tu,
Contoh hari ni macam saya nak buat Bursa Malaysia.com, saya nak ambil daily trading participation, saya nak ambil table yang ni, saya nak ambil data yang ni. So yang ni saya dah buat. Okay, untuk kita cuba besarkan. So untuk skrip yang ni saya gunakan datetime BS4 import beautiful soup. Dia orang panggil beautiful soup. Masa mula-mula ni pun dah buat beberapa kali. Import sekali dah lah. Panggil soup apa benda soup, tapi konsep dia saya rasa macam kita suruh dia buat, lepas tu kita dapat dah soup dia, resepi dia kan. Okay, kat sini saya akan ambil website tadi, security ni, URL bursa.malaysia.com, market information. Saya get request ni kena pakai header sebab ada setengah-setengah website tu bila kita request, kalau dia tengok tak ada header yang minta, dia anggap kita mungkin robot ke ataupun bukan website, dia tak nak. Dia internet ni kan konsep dia post and get. Maksudnya bila kita buka satu website ni, sebenarnya kita minta data dengan dia. Dia tanya kau nak apa. Sebab tu ni Bursa Malaysia ni, bila kita buka je website dia akan tanya dulu. Dia akan check kita. Siapa kita ni? Orang ke? Robot ke? Apa ke? Dia tak suka dengan ni orang biasa. Orang maksudnya kita buka ni, macam saya ni buka website ni dari menggunakan Google Chrome. So dia bagilah ni paparan ni. So request get URL. Okay, dekat sini gunanya soup ni, beautiful soup ni. Apa yang kita soup ni buat? Soup ni akan cuba baca website ni dan dapatkan dia punya HTML tag dekat belakang dia tu. Okay, itulah ni saya run dulu. So ini kita akan request. So ini pun kita akan request. Okay, kalau kita tengok soup, so apa yang kita akan dapat adalah HTML. Dalam HTML ni nanti baru kita boleh pusing-pusing untuk cari dekat mana duduknya table ni. Selain daripada kita mencari kat sini, kita boleh juga cari dekat, katalah saya right click dekat sini foreign ni, dan buka inspect, kita boleh cari dekat mana duduk dia. Ni saya dah nampak dekat table ni lah. Table stack large only, tapi dia dalam DIV tag ni, daily trading participation. Kerja tadi mula-mula soup tu buat ni, soup ni buat dapatkan HTML tag ni. So dari HTML tag ni, kod ni semua kita nak cari DIV daily trading participation. Itu saja yang saya nak. So kalau saya buka table, run balik, kita dah dapat. Ini guna soup ni. Kalau kita buka right click ambil HTML, kadang kita tak nampak. Tapi soup dah tolong cari dan dia susun cantik. Kebetulan yang ini memang susunan dia cantik lah. Tak banyak kena buat. Jadi kat situ, bila saya jumpa table ni, saya gunakan table kelas ni div tau. Sebab dekat atas ni saya minta div. Jadi saya nak table. Dalam div ni, div ni, saya nak cek table ni. Ini yang saya buat dengan A. So kalau kata saya letak A kat sini, so saya dah ringkaskan untuk dapat table. Table saja, saya dapat table. Okay. So dari table, saya gunakan pandas, pd.read HTML. Saya kata kat pandas tolong baca ni dan cuba convert dia jadi benda yang senang nampak. So ni kerja pandas, baca daripada HTML tag ni yang mana ada table saja. Sebab dia dah susun cantik, pandas dia kerja dia dah nampak table, body, head lah apa semua, dia dah tolong lah. Kita tak perlu nak cari satu-satu. Kat sini kalau saya ambil df, dah terus keluar. So mana data ni dari website ni saya dah terus dapat. Kemudian bawah-bawah ni cuma sebab ni untuk paparan sajalah, untuk view. Mungkin kalau kita nak export pergi CSV ke, nak jadikan masuk database ke, kena ubah sikit lagi lah. So kat bawah ni saya dah buat sikit, bawah ni, dan akhir sekali kalau kata kita tengok ni
Ini dah run. Saya run yang last pula. Saya kata sebab yang ni saja untuk data frame yang ni saya tak boleh nak export ke Excel. Sebab dia dalam bentuk, dia masih dalam list yang, kata list yang satu list yang besar lah. Bukan list ni dia masih lagi dalam bentuk ni. Jadi kat bawah ni kena adjust sikit. Ni dan kalau saya buat last, saya kata tolong print. Okay, ni dah jadi dalam data frame. Lepas tu last sekali export to CSV. So inilah dalam nama test CSV. So inilah data yang saya dapat. So benda ni saya boleh jadikan dia satu script, dan saya boleh run script ni setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Mungkin malam lah, sebab website ni macam ni. Saya tak tahu data ni betul ke hari Jumaat punya, sebab dia tulis itu at 26 Ogos. Semalam 27. Tapi rasa data ni yang 27 punya. Jadi lepas tu dia update pun mungkin lambat. Jadi saya mungkin akan buat satu script, simpan dalam database. Ni semua ni akan simpan dalam database. Simpan database. Dan saya akan run script tu every malam lah. Katalah kita buat pukul 11 malam lah. Update, masuk dalam database. Ataupun sambil-sambil tu, macam saya buat email, saya boleh hantar maklumat ni masuk dalam Telegram. Just untuk tengok-tengok je lah. Jadi contoh saja, contoh. Banyak lagi maklumat yang kita boleh buat menggunakan contoh-contoh konsep yang macam ni lah. Saya cuma tunjuk dulu sebab saya pun masih belajar. Ini pun saya tengok contoh-contoh orang lain kan. Kebanyakan kalau kita type certain keyword dekat dalam YouTube kan, kebanyakan video memang video daripada India lah, cakap bahasa Hindustan. Tapi itulah untungnya kita orang Malaysia. Sebab kita dari kecil ni bunyi Hindustan tu dah biasa, bunyi Mandarin tu dah biasa, bunyi Cantonese pun dah biasa, apatah lagi bunyi Arab pun dah biasa. Jadi bila saya tengok video walaupun dia bercakap bahasa Hindustan, tapi sebab kalau kata video tu konten dia nampak jelas lah, itu dah cukup baik lah. Ok lah, so rasa itu je lah. Mungkin ni everyday saya akan download automatic dan transfer ke Telegram. Kalau jadi nanti saya akan tunjuk lah macam nak buat. Ok, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.